Hai korang, aku Amirul Akmal dan ini adalah Seram Sejuk. Seram Sejuk. So, untuk episod ni aku nak cerita pasal 9 filem seram Malaysia. Yang pertama, Pontianak Harum Sundal Malam. Filem Pontianak Harum Sundal Malam ni telah rilis pada tahun 2004 dan arahan Syuhaimi Baba. Filem ni diungguli oleh Maya Karin sebagai watak utama dan dibantu oleh watak sampingan antaranya Azri Iskandar, Roshamno, Ida Narina dan Kavita Sidhu. Filem ni dari segi plot ada dua era, zaman dahulu dan zaman kini. Dahulu tu tahun 1940-an lah macam tu. So Meriam, lakonan Maya Karin, dia ni minat dua lelaki, seorang Marsani dan seorang lagi Daniel. End up dia pilih Daniel dan Marsani pun jealous lah. Satu hari dapat tahu Meriam mati dalam keadaan dia hamil anak sulung. And because of that, buatkan that kampung yang diorang tinggal jadi tak aman. Banyak benda seram jadi lah. So apa jadi dekat Marsani? Dia selalu termimpi pasal Meriam yang dianggap olehnya dah jadi Pontianak. Allegedly sebab dia mati mengandung kan. Tup-tup 5 tahun pun berlalu dan Marsani bertemu seorang gadis ni. Nama dia Maria yang muka iras-iras macam Meriam. Nak jadikan cerita, Maria ni kawan baik cucu Marsani. Lepas tu banyak benda aneh lah jadi kat Marsani. Lebih kurang apa yang jadi dulu waktu Meriam meninggal. So kenapa aku pilih filem ni dalam list aku? So, yang pertama, seingat aku inilah filem seram Malaysia yang pertama aku tengok. At least yang viral yang aku ingat waktu tu. Bila aku buat research, rupa-rupanya filem ni memang filem seram Malaysia pertama yang rilis selepas 30 tahun. Sebab before that, filem Malaysia tak digalakkan untuk buat filem tentang alam gaib. Sejak Akhtar filem 1971 dipinda untuk melarang hantu di bawah gang. So, I guess orang je lah yang jadi hantu waktu tu. So, yang kedua, of course OST filem ni lagu Pulangkan daripada Misha Omar. Pulangkan cinta hatiku, yang membuatkan Misha Omar menang vokal terbaik dan juara kategori balada untuk AJL 19. Anyways, apa yang aku boleh cakap, filem ni it was revolutionary sebab bagi aku inilah bermulanya zaman filem Malaysia keluarkan filem-filem bergenre seram atau hantu. Apa yang ikonik pasal filem ni adalah lakonan Maya Karin tu sendiri yang menjadi Pontianak dalam filem ni. Sebab seingat aku waktu kecil-kecil aku suka tengok filem seram dari Indonesia. And those yang macam aku, mesti korang kenal Suzana yang sinonim dengan lakonan bergenre seram. Okay jap, cut. Ada satu filem yang aku nak bagi honorary mention sebab filem ni joint venture antara Malaysia dengan Indonesia. Bukan 100% lokal lah orang kata. So filemnya adalah Misteri Rumah Tua yang rilis pada tahun 1987. Filem ni lakonan Nur Kumalasari dan ada scene yang highly controversial iaitu adegan beranak dari mulut. Even dikatakan telah dipotong scene tersebut daripada ditayangkan di Malaysia. So a bit of side track kejap. So kita continue lah to the list. جد يا اخوان الوضع. So filem kedua adalah Blok 404. So filem ni diarahkan oleh Silver Chung dan rilis pada tahun 2004. Filem Blok 404 ni telah dibintangi oleh Zamarul Hisham, Nabila Huda, Boy Iman, Raja Azri dan Faizal Yusof. So filem ni pasal apa? Ia berkisahkan ada satu group of students ni nak masuk semester baru. So diorang pun sewa ada satu rumah, spoiler alert, Blok 404 yang dekat dengan college diorang. Something aneh dan ngeri mula jadi sewaktu diorang stay dekat sana, and seorang demi seorang diorang mati tanpa clear reason. So apa special filem ni untuk aku? Okey lah, nak cakap lah,
watching this film back, sebab banyak filem-filem dalam list aku ni sebenarnya senang je nak cari online. So untuk plot filem ni, serius cakap trash. Lakonan pun kayu, but kenapa aku still tak dalam list ni? So actually, it's because of my own experience behind it lah. Sebab dari segi plot filem, diorang ni kira remaja atau young adult. So sewaktu release, aku macam somehow boleh relate, even though aku still skor rendah ya. But on top of that, the idea of sekolah asrama atau college tu sendiri menarik minat aku waktu zaman muda. So plus, ini kan zaman orang beli VCD, DVD haram dekat pasar malam. So macam nimbau sikit lah, kenangan zaman dulu. Hence why aku letak dalam list ni. Okay, speaking of asrama, aku nak cakap pasal filem ketiga, Hysteria. Ditayangkan pada tahun 2008 dan diarahkan oleh James Lee. Filem ni telah dibintangi oleh Liana Jasmine, Shah Al-Yahya, Yana Samsudin, Ainil Aisyah dan Adi Putra, to name a few. Orang tua selalu kata, suka-suka dapat duka. So itulah sedikit pasal filem ni. Beberapa pelajar nakal, diorang gelar grup diorang ni sebagai The Pink Ladies, telah berlakon konon-kononnya kena histeria. Even sampai panggil bomoh nak ubatkan diorang ni. Tutup kantoi dan diorang kena denda untuk bersihkan kawasan sekolah asrama diorang selama seminggu sewaktu cuti SEM. Nak jadikan cerita, diorang stay dekat satu dorm seram ni, and thing start jadi bila salah seorang diorang ada ambil something bukan milik dia. Apa jadi lepas tu? Apa lagi? Histeria lah. So cerita ni lah kan, dari segi plot, it was alright. Seram juga waktu zaman keluar, but relatability yang menyebabkan aku letak dalam list ni. Sebab aku memang duduk dekat asrama waktu tu, and insiden histeria di sekolah dah macam selalu jadi. So just nak share sikit lah. Paling cuak ada sekali member aku kelas sebelah kena histeria waktu kelas malam. Semua pelajar kena balik dorm masing-masing. But untuk balik, aku dan kawan-kawan kena lalu depan kelas dia tau. Nak dijadikan cerita, walaupun ramai student keliling dia untuk macam protect dia sebab ustaz-ustazah tak datang lagi waktu tu. Bahagian yang aku lalu tu boleh pula ada orang tak duduk, and bila aku pandang masuk ke dalam kelas, boleh clearly see her face lah. She was kind of dark skin, young lady, tapi waktu tu muka dia macam putih pucat macam tu. Seram lah. Aku pun still teringat-ingat lah. So yeah, again, relatability. Kita masak-masak ya guys ya. Kita masak-masak, cari jantung dulu sebenarnya ya. Next, jangan pandang belakang. Hah? No, seriously. Jangan pandang belakang. Anyways, filem 2007 ini telah diarahkan oleh Ahmad Ilham dan dibintangi oleh Pierre Andre. I wonder what happened to him now. Intan Lidiana, Khatijah Tan dan Rumina Sidin. Filem ni berkisahkan Dharma yang cuba mencari sebab kematian tunangnya, Rose yang mati tanpa diketahui punca sebenar. Dibantu oleh Sri iaitu Rose punya adik kembar. Mereka telah pergi ke rumah Rose untuk mencari jawapan. Bila di sana, diorang discover ada satu biji botol aneh di rumah Rose. So Dharma pun decide untuk ambil botol tu balik, and from there, the horror starts. Apa yang aku suka pasal filem ni, macam aku cakap tadi, relatability. But untuk filem ni, the settings, at least in the beginning lah, banyak di tempat yang secara teori tak takut atau tak patut jadi scary, macam dekat rumah apartmen. Sebab perasan tak, banyak filem seram dari segi setting suka ambil tempat yang macam dekat kampung, bangunan lama, blok sekolah lama lah, which kita might stumble upon, but bukanlah on the day-to-day basis. But filem ni tak. Kau naik lift rumah, kau dah boleh jumpa kalau based on filem ni. At least before that, aku tak recall lah cerita Malaysia yang macam ni. So, ini first of its kind lah macam tu.
Plus the jump scare pun menjadi, even though aku yang sekarang hate jump scare. What are we doing here? Okay, filem yang kelima ni bagi aku legend. Zombie Kampung Pisang. Okay, before that, aku ada joke. So, kalau filem ni bosan, apa kita panggil? Zombie Kampung Pisang. Filem kelima dalam list aku ni dibintangi oleh Awi, Izlin, Q Haidar, AC Mizal, Sophie Jikan dan ramai lagi. Even director filem ni, Muhammad Khalid, ada buat cameo dalam filem 2007 ni. Filem ini bermula dengan kematian Pak Abu, iaitu Bilal Kampung Pisang. Kemudiannya, ketua kampung iaitu Pak Jabir pun mati selepas memeriksa mayat Pak Abu. After that, ramai lagi penduduk kampung tu pun mati. Ada satu masa ni, tiba-tiba bekalan elektrik di kampung terputus dan mayat-mayat tersebut bertukar menjadi zombie dan mula menyerang orang kampung. Kan aku kata filem ni legend kan? First of all, inilah filem zombie pertama di Malaysia dan genre filem ni pun lain sikit daripada yang lain, iaitu seram komedi. After that, an influx of film bergenre seram komedi pun terjadi lepas filem ni dikeluarkan. So nampak tak pengaruh hebat filem Zombie Kampung Pisang ni untuk industri perfilman Malaysia waktu tu. Selain daripada tu, impact filem ni aku suka sebab filem ni berunsur regional. Sebab banyak pelakon dalam filem ni cakap logat Perak. Might be sebab aku pelahir dari Perak, but bukan setakat filem ni sajalah, malahan filmografi arahan Muhammad Khalid kebanyakannya menerapkan logat ni, which bagi aku is interesting. To top it off, one of the spin-off Hantu Kak Limah Balik Rumah pun menjadi one of an iconic Malaysian movies ever released bagi aku. So, filem keenam untuk segmen Seram Sejuk. ini adalah Highland Tower. Filem ni arahan Pierre Andre dan dibintangi oleh Mikael Andre, iaitu adik kepada pengarah filem ni. Nizam Zaidi, Eddie Rauf, Shima Anwar, Atikah Suhaimi dan Adibah Yunus. Highland Tower telah mengisahkan tentang seorang pengacara TV bernama Shima yang telah menghasilkan sebuah dokumentari mengenai paranormal dan telah memilih lokasi popular iaitu Highland Tower. Sewaktu penggambaran yang berlaku pada waktu malam, tanpa disedari, kamera yang digunakan oleh dia dan kru terbabit telah merakam objek misteri dan dari situlah bermula pelbagai kejadian aneh. A bit of history, so tragedi Highland Tower, for those yang tak tahu, ini memang betul-betul berlaku pada tahun 1993 di mana satu blok kondominium dekat area Bukit Antarabangsa, Ampang Selangor telah runtuh dan mengorbankan 40 orang mangsa. Tragedi ini merupakan tragedi bangunan runtuh pertama dan terburuk di Malaysia selepas Malaysia mencapai kemerdekaan. So back to the film, kenapa filem ini tersenarai dalam list aku? Ini sebab filem ni adalah filem Malaysia pertama yang menampilkan konsep mockumentary atau dokumentari olok-olok. So bila kita tengok, kita tak rasa filem ni bukan macam filem sebenar, but instead an actual footage, which menyebabkan filem ni rasa lagi real. So in terms of plotnya, cerita ni wasn't that bad lah, okay lah. Taklah revolutionary mana sebabkan kita tahu dekat Hollywood, for example, kita ada filem macam Blair Witch Project, Paranormal Activity yang juga dihasilkan dengan konsep macam mockumentary. But again, it was the first one untuk filem Malaysia. Kaulah munafik. Tak, kaulah munafik. Kaulah munafik. Well, filem ketujuh kita adalah filem apa ya? Filem Munafik. So, filem ni arahan dan dilakonkan oleh Syamsul Yusof
dan lakonannya dibantu oleh Nabila Huda, Fiz Fairuz, Sabrina Ali, Pekin Ibrahim dan ramai lagi. Filem ini mengisahkan tentang Adam, iaitu pengamal perubatan Islam yang tidak dapat menerima kematian isterinya. Selepas menemui Maria, peristiwa pelik start berlaku dan menghantui diri Adam. So generally, aku rasa Malaysian horror buff, for example, mesti pernah tengok or at least tahu pasal filem ni lah. Aku include filem ni dalam list aku sebab filem ni merupakan antara filem Malaysia dengan kutipan tertinggi sepanjang zaman. And kalau tak silap aku, sewaktu filem ni dikeluarkan, merupakan filem seram Malaysia dengan jualan paling tinggi. So sekarang ada 2 lah filem seram yang dah potong filem ni, dan salah satunya adalah sequel filem ni iaitu Munafik 2. Filem seterusnya dalam list aku adalah Dukun. Filem debut untuk pengarah Dain Said ni telah dibintangi oleh Umi Aida, Ilyana, Faizal Hussein, Namron, Bron Palari dan ramai lagi. Before aku cerita pasal plot filem ni, sedikit backstory lah. So filem ni dikatakan loosely based on pembunuhan seorang ahli politik Malaysia iaitu Datuk Mazlan Idris oleh Mona Fendi, iaitu seorang penyanyi popular tahun 80-an. Tragedi ini telah berlaku pada tahun 1993. Wait a damn minute, 1993? Tadi Highland Tower. Sekarang ni. Anyways, regarding filem ni, patutnya filem ni dikeluarkan pada tahun 2006 tapi telah diharamkan oleh Lembaga Penapisan Filem Malaysia atau LPF atas jalan cerita yang kontroversi dan tidak mahu menyinggung perasaan keluarga yang terlibat. Rasa macam backpedaling lah pula pada tahun 2018, LPF sendiri telah tarik balik pengharaman filem ni. Tarik balik pasti salah. So plot filem ni lain sikit daripada insiden yang dikatakan loosely based tu, sebab filem ni adalah dari point of view of Karim, iaitu seorang peguam yang nekat untuk mencari anaknya yang hilang tanpa mengira cara. Masalahnya sekarang, sebab dia tak kisah cara, dia pun telah membuat perjanjian dengan Diana Dahlan untuk tolong dia mencari anak dia. Even though Diana, kalau tak silap aku, dalam perbicaraan untuk kes bunuh dia terhadap Datuk Jeffrey, iaitu pelanggan Diana yang terakhir. Filem ni aku dah tunggu-tunggu since aku sekolah lagi actually, sebab banyak klip surface dekat internet pasal pembikinan filem ni. Namun end up diorang tak jadi release until 2018. So there's a level of sentimental, bukan pasal filem ni atau kisah Mona Fendi tu sendiri, tetapi kegiatan aku untuk mencari actual movie bertahun-tahun lepas tu di internet dengan harapan adalah pihak yang maybe leakkan ke filem ni. End up tak ada, but keluar akhirnya 2018 dekat panggung. So aku terus rushing pergi tengok kat wayang. I must say lah, not so polished, but faham lah sebab filem ni release after 12 tahun kot. So generally aku rasa satisfied with this whole film under the circumstances. This is a mati dia. Bye. Last but certainly not least, filem ke-9 adalah filem Roh, arahan Emir Izwan. Filem ni telah rilis pada tahun 2020 dan dibintangi oleh Farah Ahmad, Mia Farhana, Hari Haziq, Namron dan ramai lagi. Filem ni berkisahkan tentang kehadiran seorang kanak-kanak perempuan yang membawa kejadian aneh kepada sebuah keluarga miskin dalam kampung tersebut. So filem ni lain daripada filem-filem lain dalam list aku, sebab filem ni penuh dengan jenis macam simbolism dan perkara tersurat. Filem ni tak ada jump scare, tapi sebagai penonton, the idea of the plot sudah boleh buatkan aku rasa seram. Bila tengok filem ni, jangan expect korang terus faham, or unless korang betul-betul teliti filem ni dan ada a bit of ilmu pasal agama Islam.
So in terms of this movie, a really great directing, acting, cinematography and definitely the best in terms of the quality. Sebab bagi aku, filem-filem lain dalam video ni fokusnya untuk cater minat penonton, tetapi filem Roh ni lebih kepada message dan artistik. Lagi satu, kalau korang jenis tak suka cerita yang macam bit slow, maybe korang tak minat, but do give a chance lah. Sebab aku nak cakap, Malaysia sebenarnya, especially zaman sekarang, mempunyai banyak filem berkualiti, tapi still diamond in the rough. So kena cari betul-betul baru jumpa. So itu sahaja untuk video kali ni. But before that, jangan lupa untuk like video ni, subscribe channel aku dan share lah. Kalau korang ada pendapat tak agree ke atau suka konten macam ni, komen-komen lah dekat bawah so that aku boleh produce banyak konten macam ni next time. With that, kita jumpa untuk video akan datang. Bye.